Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan isteri yang dalam rangka lawatan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah atas pelantikan semula General Secretary of the Communist Party of China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kerewatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam hari ini berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Tong Lun Sisulis, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan isteri Puan Nali Sisulis serta rombongan. Majlis Sambutan Negara bagi mengalu-alukan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan isteri serta rombongan berlangsung di Istana Nurul Iman pagi tadi. Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan isteri Puan Nali Sisulis diiringi dari The Empire Brunei oleh Paduka Anak Anda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Wakil Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman. Ketibaan Tuan Yang Terutama dan isteri dialu-alukan dengan kibaran bendera kecil negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao oleh para pelajar sekolah yang berbaris di sepanjang jalan menuju Istana Nurul Iman. Di Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan isteri. Sejurus ketibaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama dan isteri naik ke pentas khas untuk menerima tabik hormat diiringi dengan lagu kebangsaan kedua-dua belah negara dan 21 das tembakan meriam. Kedua-dua pemimpin seterusnya beredar memeriksa barisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei.
Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao dan isteri kemudiannya diperkenalkan kepada ahli-ahli kerabat diraja Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ksatria, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, timbalan-timbalan menteri dan setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri serta ketua-ketua perwakilan asing beserta pasangan masing-masing. Kebawah Dulia Mahamulia dan Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudiannya disembah kenalkan kepada ahli-ahli rombongan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao. Sejurus lepas itu, majlis mengadap diadakan di Ceradi Lala Kencana. Berangkat sama ke majlis mengadap Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Dulia Mahamulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Haja Faizah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Antara yang hadir daripada rombongan Republik Demokratik Rakyat Lao ialah Tuan Yang Terutama Salomze Komasith, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Luar dan isteri. Selepas majlis mengadap ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao ke Baitul Mesyuarah bagi majlis perjumpaan dua hala. Semasa majlis perjumpaan, Kebawah Duli Yang Mahamulia dan Tuan Yang Terutama mengalu-alukan perkembangan dalam bidang-bidang kerjasama yang sedia ada serta penerokaan peluang-peluang baharu ke arah mengukuhkan lagi hubungan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao. Our political cooperation
has expanded in many areas over the years. And it's good that we will be strengthening several new areas of mutual interest during your visit. I'm also pleased that our private sectors will be meeting each other to explore other areas of cooperation that can be developed between them. I look forward to continuing our work together to further enhance the goodwill and friendship between our countries and its people. พระบรมโพธิสมภารของสมเด็จสุลต่านครับเจ้าได้มีโอกาสเยี่ยมยามบรูไนหลายครั้ง Kedua-dua pihak juga bersetuju bahawa keselamatan makanan dan rantaian bekalan amat relevan ketika menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan mengalu-alukan penandatanganan dua perjanjian antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao. Selepas majlis perjumpaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama menyaksikan majlis penandatanganan bagi dua memorandum persefahaman MOU antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan Kerajaan Republik Demokratik Rakyat Lao. Penandatanganan MOU mengenai kerjasama dalam bidang pertanian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Dan Tuan Yang Terutama Salam Se Komasit Timbalan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Luar bagi pihak Kerajaan Republik Demokratik Rakyat Lao. Penandatanganan MOU mengenai kerjasama dalam bidang tenaga disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Dan Tuan Yang Terutama Daw Vong Fonekyo, Minister of Energy and Mines bagi pihak Kerajaan Republik Demokratik Rakyat Lao. Turut menyaksikan penandatanganan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao mula terjalin pada 27 Julai 1993. Kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam bidang pendidikan, pertahanan, kebudayaan, belia dan sukan serta keselamatan makanan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muhammad Satim Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada The Right Honourable Rishi Sunak MP, Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, atas pelantikan semula sebagai General Secretary of the Communist Party of China (CPC). Jumlah perdagangan bagi bulan Julai meningkat berbanding tahun lalu. Perincian lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana.
Brunei Darussalam menggunakan meter elektrik. Begitu juga bagi pengguna meter air yang mana bagi menambah nilai pengguna akan membuat pembelian melalui kaunter, power card atau melalui pembelian atas talian. Demi mencapai objektif wawasan Brunei 2035, DST Network Sendirian Berhad kini menawarkan Unified Smart Metering System Solutions USMS dengan mewujudkan platform digital bagi perkhidmatan elektrik dan air untuk seluruh negara. Misi utama inisiatif ini adalah bagi meningkatkan pengalaman pelanggan, menjana peluang-peluang pekerjaan, membantu mengurangkan penggunaan tenaga dan menjana kepada pengurusan bekalan elektrik dan air dengan lebih efisien. Memperkenalkan Smart Metering System, satu platform yang menggunakan pengurusan meter dan data meter, portal sistem bil dan perkhidmatan pelanggan. Modul komunikasi dua hala ini membolehkan sistem berkenaan menghantar dan menerima data secara langsung dari meter pintar menggunakan SIM card bagi pemantauan dan juga penyediaan bil. Dengan penggunaan sistem meter pintar, pelanggan bukan sahaja boleh mengurus bil elektrik mereka, tetapi juga boleh mengurus bil air melalui modul yang sama dengan menggunakan akaun pelanggan masing-masing. Pemasangan ke rumah-rumah persendirian dan bangunan-bangunan kerajaan dan komersial di seluruh negara akan dilakukan oleh kontraktor yang diiktiraf sahaja. Setelah pemasangan selesai, para pelanggan boleh menambah nilai melalui perkhidmatan digital yang tersedia melalui internet, USSD, pembelian dalam aplikasi, Google Play Store atau App Store, terus dari telefon bimbit atau web browser. Bagi pemilik rumah yang berhasrat untuk menukar meter elektrik dan air mereka yang sedia ada kepada meter pintar secara sukarela, sila hubungi kami. Sistem pemetaran pintar merupakan generasi yang akan datang bagi meter elektrik dan air. Bersama-sama kita menuju ke arah masa depan yang lebih dinamik dan mampan selari dengan kemajuan teknologi bagi kita semua. Tuan Yang Terutama Tong Lun Sisulis, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao, meneruskan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam dengan mengadakan lawatan ke Makmal Tenaga Suria (SEL). Makmal berkenaan merupakan program kerjasama syarikat minyak Brunei Shell BSP yang antara lain memberi sokongan pertubuhan literasi sains di negara ini. Mengalulukan ketibaan Tuan Yang Terutama dan rombongan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Semasa lawatan, Tuan Yang Terutama dan rombongan mendengarkan taklimat gambaran perniagaan BSP. Rombongan juga meninjau sekitar makmal tersebut. SEL mula dibuka pada tahun 2022 sebagai pusat penemuan minyak dan gas. Bye-bye, go to Laos. Tuan Yang Terutama seterusnya mengadakan lawatan ke Ibu Pejabat Brunei LNG di Lumut. Rombongan dialulukan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Semasa lawatan ke loji Brunei LNG, rombongan diberi penerangan mengenai Brunei LNG. Brunei LNG ditubuhkan pada 9 Disember 1969 sebagai projek pertama LNG di rantau Pasifik Barat. Rombongan juga mendengarkan taklimat gambaran komersial bagi bekalan gas, pelanggan dan penghantaran. Pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada ekonomi dan gaya hidup telah mengubah cara kerja dan fungsi rakyat. Pada keseluruhannya, ia membawa kepentingan kepada peranan pengurusan kesinambungan perniagaan BCM yang baik sebagai alat berharga ke arah memastikan pertahanan terbaik terhadap ancaman yang tidak dapat dielakkan. Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi berucap demikian semasa Majlis Penganugerahan bagi ISO 22301-2019 kepada BIACC pagi tadi. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Jerudong. Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid yang juga pengerusi BICC menjelaskan BCM sebagai proses pengurusan bersepadu bertujuan mengenal pasti risiko serius bagi sesebuah organisasi
pada peringkat awal dan seterusnya mengenal pasti langkah-langkah untuk mengurangkan gangguan kepada aktiviti perniagaan kritikal. It's my understanding that BICC Sunderland Berhad is the first company to be ISO 22301-2019 BCMS certified through a third-party certification body, Bureau Veritas Brunei. I am therefore very pleased to recognize that with the continued assurance of the deliverance of quality services, BICC remains the best air cargo logistic business in Brunei. Majlis bertujuan menggalakkan kepentingan persediaan ketika berdepan risiko di tengah-tengah persekitaran ekonomi global yang tidak menentu. BICC diaudit pada awal Mei lalu oleh Bureau Veritas sebelum mencapai pensijilan ISO 22301-2019 pada 17 Jun 2022. Jumlah perdagangan bagi bulan Julai 2022 meningkat 36.6% kepada 3,004.7 juta ringgit berbanding 2,200.2 juta pada bulan Julai tahun lalu. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya juga mengongsikan jumlah ekspor meningkat 38.7% daripada 1,361.6 juta ringgit pada bulan Julai 2021 kepada 1,888.3 juta ringgit pada bulan Julai tahun ini. Peningkatan tersebut adalah disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian daripada 1,017.7 juta ringgit kepada 1,567.7 juta ringgit dalam tempoh yang sama. Ia didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah, gas asli cecair LNG dan produk petroleum. Di samping itu, ekspor bahan kimia juga meningkat daripada 252.1 juta ringgit kepada 287.9 juta ringgit dalam tempoh yang sama. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam iaitu 83%, diikuti dengan bahan kimia 15.2% dan barang-barang keluaran kilang 0.6%. Pasaran ekspor utama pada bulan Julai 2022 pula adalah Australia dengan 27%, diikuti oleh Jepun 16.8% dan Republik Rakyat China 12.8%. Manakala komoditi ekspor terbesar ke Australia dan Jepun adalah bahan api galian, manakala ke Republik Rakyat China pula adalah bahan kimia. Sementara itu, 5 komoditi import utama pada bulan Julai 2022 adalah bahan api galian dengan 73.6%, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan 9.3%, makanan 5%, bahan kimia 4.2% dan barang-barang keluaran kilang 3.7%. Laporan penuh perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Julai 2022 boleh didapati melalui laman sesawang yang tertera. 300 penuntut daripada 5 institusi pendidikan tinggi tempatan menamatkan latihan kemahiran di bawah program Petronas School of Life. Petang tadi diadakan majlis penutupan program tersebut di salah sebuah hotel di Ibu Negara. Sijil-sijil disampaikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Program diadakan bertujuan memperkasa belia dengan kemahiran sosial bagi memberikan laluan kepada mereka untuk maju sebagai pemimpin masa depan. Petronas School of Life merupakan tanggungjawab sosial korporat Petronas Carigali Brunei Limited yang direka untuk pelajar memperolehi kemahiran di luar bilik darjah yang merangkumi kerjasama, pemikiran kritis, kepimpinan dan komunikasi. Aplikasi pengguna bijak telah dinaik taraf. Kita ikuti promo mengenainya.
Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes berada dalam kategori 5 manakala 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 387 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.2%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.7%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Negara Brunei Darussalam sekarang berada di fasa peralihan monsun di mana kesan angin tempatan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi cuaca harian. Hari ini tidak ada ribut tropika atau taufan dikesan dan dijangka bergerak memasuki Laut Cina Selatan serta mendekati negara. Keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku di sepanjang minggu ini dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala termasuk kawasan laut. Ia adalah disebabkan oleh atmosfera yang agak lembap yang menggalakkan pembentukan awan hujan dan seterusnya meningkatkan aktiviti turunan hujan. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak sedikit ke sederhana di paras 0.6 ke 1.5 meter. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Maklumat cuaca terkini hubungi talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.bn atau melalui laman Facebook dan Instagram @BruneiWeather. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong semalam mengadakan ceramah sempena memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadir Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis diserikan dengan ceramah khas disampaikan oleh penceramah undangan dari pembimbing Majlis Ta'alim Anwar Al-Huda. Ceramahnya antara lain menyentuh agar menghayati dan meneladani kepribadian dan kepimpinan Rasulullah SAW dari segenap aspek kehidupan baginda. Enam keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir, kebakaran rumah dan rumah roboh menerima bantuan kewangan kerajaan pagi tadi. Penyerahannya disempurnakan oleh Dayang Mirani Florizah binti Abdul Rahman, pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan diharap dapat meringankan kesusahan yang dialami. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Peserta Negara Brunei Darussalam Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki menduduki tempat keempat di Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 bahagian Korea. 36 peserta dari 28 negara menyertai majlis berprestij ini yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Johan bahagian Kori disandang oleh peserta dari Bahrain, diikuti oleh peserta Malaysia di tempat kedua, manakala Singapura dan Iraq masing-masing di tempat ketiga dan keempat. Sementara itu, Johan bahagian Korea pula disandang oleh peserta dari Malaysia di tempat kedua, Singapura dan ketiga, Indonesia. Seorang lelaki dan seorang perempuan warga negara asing ditahan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Kuala Belait setelah didapati melanggar Akta Imigresen Penggal 17. Kedua-dua pesalah dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Kuala Belait bagi siasatan dan tindakan lanjut kerana melakukan kesalahan bab 15-1 iaitu tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Penangkapan dibuat semasa Ops Tumpas JIPK di kawasan Stesen Terminal Perhentian Bas Seria
pada 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.32 pagi. Sementara itu, majikan terlibat juga telah diarahkan untuk hadir ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Kuala Belait. Rishi Sunak, pemimpin Parti Pemerintah Konservatif Britain, dilantik menjadi Perdana Menteri baharu negara itu. Laporannya antara yang dimuatkan dalam segmen antarabangsa selepas ini. Rishi Sunak dilantik menjadi Perdana Menteri Britain baharu dan mengetuai Parti Konservatif bagi menggantikan Liz Truss. To have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader. Bekas Menteri Kewangan tersebut merupakan Perdana Menteri